penafian. Video ini adalah daripada hasil kajian sendiri. Tiada tanggungan jika melibatkan kerugian atau keuntungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu kembali ke dalam channel Taufik Maskan. So, hari ini aku nak buat sedikitlah perkongsian mengenai salah satu ilmu asas di dalam memahami technical analysis. So, dalam tajuk hari ini aku hendak kongsikan iaitu kaedah asas membuat garisan support dan resisten. Dan benda ni penting untuk korang tahu dan faham supaya mudah untuk korang menginterpret carta di dalam menggunakan technical analysis. Okey, jom kita pergi. Kita tengok penerangan seterusnya daripada perkongsian aku ini. Kaedah asas membuat garisan support dan resisten. So, ini adalah perkongsian berdasarkan kefahaman aku dan bagaimana aku apply di dalam menterjemahkan carta, sesuatu carta. Okey. So, bermulanya di sini kita akan startlah perkongsian ni. Okey. Pertama kita kena tahu apakah kepentingan support dan resisten. So, benda ni penting untuk korang tahu pergerakan sesuatu harga. Okey, pertama adalah membuat trading plan bagi membeli dan menjual saham. So, daripada support dan resisten ni korang boleh tahu bila nak masuk, bila nak keluar. Okey, dan kedua dia itu mengawal risiko pembelian saham. Okey, iaitu ada dua korang kena tahu iaitu low and high risk entry. So, maksud low and high risk entry ni bila kau tengok satu breakout berlaku. Okey. Jadi bila satu breakout berlaku, kau try identify antara support dan resistance. So, daripada situ kau boleh tahu breakout ni dekat dengan resistance line ataupun tak. So, daripada segi tu kau akan dapat identify lah low and high risk entry. Sebagaimana yang aku cerita sebelum ni, okey, support di bahagian bawah, resistance di bahagian atas. So, bila dia masuk, bila breakout berlaku berhampiran dengan resistance line, so kebarangkalian untuk jatuh ke bawah semula tu tinggi. Okey, so di situlah risiko yang korang kena tahulah sebelum membuat satu pembelian. Okey, so nombor 3, dapat mengawal emosi supaya korang tak ada nak kejar harga. Okey, bila satu saham bila kau tengok tengah main atau tengah panas, so bila kau tengok harga, oh bagus ni, boleh masuk. Tapi bila kau tahu di mana support dan resistance, okey, emosi korang akan kata, buat apa aku masuk kalau harga dah dekat dengan resistance line. Okey, kita relax dulu. So, dari situ kau akan dapatlah mengawal emosi supaya boleh jaga kau punya capital. Poin keempat iaitu dapat menambahkan kefahaman suatu indikator yang digunakan untuk pergerakan saham. Okey, maksud kat sini bila kau masukkan satu indikator, contoh macam aku pakai Ichimoku. So, daripada Ichimoku ni dia akan terhasil support dan resistance untuk satu. So, bila aku menggunakan apply support dan resistance line ni, so aku akan dapat faham lagi pergerakan harga tersebut. Okey. Dan akhir sekali, dapat mengawal modal dalam buat transaksi jual beli saham. Okey, dapat mengawal modal ni maksud dia korang boleh tahu dekat mana sesuai untuk masuk. Kebanyakan orang akan cakap lah di bahagian support. So, how low is low dan di mana tempat kau nak jual, how high is high. So, daripada sini, support dan resistance lah akan memberitahu korang macam mana untuk membuat pembelian dan penjualan suatu counter. Okey, jom aku nak kongsi kat sini lah macam mana kaedah aku buat support line. Okey, untuk pengetahuan korang, untuk support dan resistance ni sebenarnya aku akan letak Ichimoku punya indikator lah. So, dalam Ichimoku ni dia akan bagi tahu lah di mana support dan resistance. So, bagi untuk pemahaman asas, okey, macam mana kita tahu dia adalah satu support ni. Okey, kita boleh tengok slide seterusnya. Okey, so ini salah satu, okey, salah satu carta di mana aku nak terjemahkan macam mana kita boleh dapat support line untuk pergerakan candlestick tersebut. Okey. So
So korang boleh tengoklah di bahagian sini. Okey, harga sideway kalau korang tengok slide aku sebelum ni, video sebelum ni aku ada cerita pasal trend, okey, sideway. So dia akan menunjukkan pergerakan harga tersebut hanya berada di sini sahaja. Okey. So kau tengok, okey. Kedua, kau akan nampak juga di line yang sama, okey, harga candlestick akan bermain di situ. So daripada sini kau akan dapat idea yang bahawasanya okey, ini boleh dijadikan sebagai support. Okey. So lagi satu, bila kau gunakan Ichimoku, kau akan nampak line. So maknanya kau akan verify manually lah. Maknanya kau nak verify balik betul ke ini support yang bagus. So daripada Ichimoku tu, so bila kau buat manually check, okey, so kau akan tahu okey, dia valid. So kita akan buat line di sini. Okey, so pada harga, okey, kau boleh nampak lah support line di harga 0.29. Okey, so seterusnya aku pergi ke resistance line. Okey, konsep dia sama macam support line, cuma dia bahagian atas. So resistance ni bila harga naik, candlestick naik, bila dia sampai kat line ni, dia akan ada jatuh. So jatuh sama ada dia buat healthy correction ataupun jatuh terus. So daripada sini korang boleh nilai lah macam mana pergerakan harga melalui resistance line yang korang dapat dengan menggunakan indikator yang korang guna di dalam menterjemah carta suatu counter. Okey, so kita gunakan pergerakan ini. Saham ni korang boleh tengok. Okey, dia punya pergerakan candlestick selama 6 bulan. So daripada sini korang boleh tahulah macam mana kita hendak membuat sesuatu resistance line. Okey. So yang aku nampak sekarang ni harga resistance berada di 0.37. Okey, pertama kita dah nampak dah. Bila dia sampai kat 0.37, dia turun ke bawah. Okey. So kita tengok lagi. Kedua, dia berada di 0.37 daripada bawah, dia naik sampai ke 0.37. So ada dua tempat di mana candlestick tidak berjaya melepasi kesemuanya line daripada 0.37 ni. So di sinilah resistance line kepada counter tersebut. Okey. So bila kau dah dapat support dan resistance, so macam mana kau interpret harga bila tu sesuai untuk masuk. Okey. Okey, so kita sebenarnya mengukur pergerakan sesuatu harga saham tersebut. Okey. So daripada kita gunakan carta yang sama, hasil daripada kita buat line tadilah, support dan resistance. So daripada sini kita boleh tengok, okey, kita berlakunya breakout, okey, berlakunya breakout di sini, iaitu harga closing pada 0.32. Okey, so daripada breakout ni, okey, korang boleh tengok, okey, waktu sesuai ke untuk masuk. Okey, so kita tekan sekali lagi. Okey, so daripada sini, daripada Ichimoku, kau akan nampak lah garisan ni. Dan kau akan nampak permainan harga di kawasan sini. Okey, dan di kawasan sini. Okey, so ni adalah support line untuk korang. So macam aku akan queue lah dekat support line ni, iaitu di 0.290. Okey, ni dia support line. Okey, untuk bila dah masuk, okey, kita nak buat trading plan, iaitu bila kita nak keluar, sepatutnya keluar. Okey, kita tengok di sini. Okey, ni adalah carta selama 6 bulan. Okey, korang akan nampak paling tinggi adalah di 0.37. Okey, so di sini aku akan letak resistance line bagi aku punya trading plan. Sebab kita ambil time frame 6 bulan untuk tahu, sebab kita dah tengok sini ada berlakunya breakout. Okey, so daripada sini bila aku queue di 0.29 dan aku meletakkan resistance line di 0.37. So okey, so akan queue di sini. Okey, dapat tak dapat tu lain cerita. Okey, tak apa, janji at least kita dah ada trading plan. Okey, daripada sini kau akan nampak, okey, okey, daripada 0.29 ke 0.37. Okey, biasanya kalau kau nak
cerita pasal berapa margin, biasa kita akan buy percentage lah. Okey, daripada percentage tu kita akan dapat tahu 28%. Okey, 28% daripada support line ke resistance line. Okey. So worth it lah kalau kita kena masuk dengan margin yang ada 28%. Okey. So daripada sini kau akan tahu. Okey, bila kau dapat, okey. So bila kau nak keluar di 037, kau boleh tengoklah macam mana pergerakan mainannya di situ. Okey, kalau ada rezeki dia pecah, kalau tak dia akan main di situ saja. Okey, ataupun kalau untuk resistance, kalau nak play safe kau turun ni lah ke 0.365 ataupun 0.360. So daripada situ confirm kau akan dapat jual pada harga tersebut. Okey. So rumusan daripada perkongsian aku ni, okey, kau boleh tengok. Pertama, setiap resistance line yang kuat akan menjadi support line kuat juga. Okey, kau kena tahulah bila dia satu dia akan jadi support, dia akan pergi ke resistance. Daripada resistance dia akan pecah resistance line tu. Okey, dia akan cari resistance yang nombor 2. So, resistance yang pertama tadi akan menjadi support line. Okey, so dari sini kau akan dapat tahulah kekuatan harga sesuatu counter tersebut. Okey, poin nombor 2, kita jangan gelojong untuk membeli kerana kita hendak mengejar harga. Okey, bila kita tengok suatu counter tu sedap nak masuk dengan harga dia yang bagi kita murah, macam mana kau punya interpret murah tu terserah pada masing-masing. Okey, so jadi bila kau tengok tu, okey, bila kau dah tahu harga yang dimainkan tu dekat dengan resistance, so kau tak perlu gelojong. Maknanya, okey, bila dah berdekat, okey, bila kau dah tahu support line untuk counter tu, kau queue aja di support line. Kalau dapat, dapat. Kalau tak dapat, itu bukan rezeki lah. Okey. So, poin nombor 3, kita jangan tamak lah. Jangan menjadi tamak dengan tidak menjual pada harga sudah sampai resistance line. Sebab kebanyakannya untuk pecahkan resistance line ni, kadang dia ambil masa, kadang sekejap. Itu depend pada volume yang datang. Okey, tapi bila dah sampai resistance line ni, kau keluarlah. Tak apa. As per trading plan, ikut pada resistance point tu, kau keluar je, tak apa. Bila dah pecah, kau masuk balik. Lepas tu dan kau buat benda yang sama. Okey. Poin nombor 4, okey, ini adalah kefahaman asas saja. So, untuk korang dapat lagi deep, lagi precise, not precise, maknanya lagi mendalam lah. So, kau kena tambahlah indikator lain macam untuk cross check lah antara satu sama lain sebelum kau buat trading plan. So, macam aku sekarang ni, okey, aku menggunakan 4 indikator iaitu Ichimoku, Kinko-hyo, RSI, Stochastic dan Parabolic SAR. So, dengan 4-4 ni aku akan interpret, akan buat trading plan lah berdasarkan indikator yang ada ni dengan menggunakan resistance dan support line secara manual untuk verify aku punya indikator ini. Okey. Itu saja video perkongsian aku. Terima kasih kerana korang sudi menonton video ini. Okey, jangan lupa untuk like dan subscribe lah untuk aku akan update lagi video-video yang menarik untuk akan dilakukan perkongsian untuk apa indikator yang aku akan gunalah insya-Allah di masa hadapan nanti. Okey, semoga anda semua diberikan kebaikan dan kesejahteraan selalu oleh Allah Taala. Jumpa lagi di masa akan datang insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.